Berapa kita bagi ni ya? 27. Baik, maksudnya kita masih lagi berkaitan dengan fasal yang keempat. Ya, fasal yang keempat, al-faslur rabi', hubungan antara syariat dan hakikat. Kita baca teks yang kedua ataupun matan yang kedua. Ulangan sedikit ya. Kita dah faham dah berkaitan dengan syariat. Apa makna syariat? Segala peraturan, segala kaedah untuk kita berinteraksi dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana ya Allah. Engkau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan semuliakan pihak pengurusan masjid, yang saya hormati dan semuliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah, yang saya hormati dan semuliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi menjadi kewajipan kepada kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana setiap detik, masa, waktu dan semua keadaan, tidak pernah satu pun keadaan yang kita lalui, detik-detik waktu yang kita lalui tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi secara nyata dan jelas di hadapan kita dan sedang kita lalui, betapa Allah masih lagi mengizinkan kita untuk berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan kita selalu ulang, semoga-moga Allah Ta'ala itu membawa kita di akhirat nanti dalam syurga Allah yang hakiki, yang sebenar, yang selama-lamanya insyaAllah. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita teruskan lagi kitab Risalatul Tauhid Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Muka surat berapa kita bagi ni ya? 27. Baik, maksudnya kita masih lagi berkaitan dengan fasal yang keempat. Ya, fasal yang keempat, al-faslur rabi', hubungan antara syariat dan hakikat. Kita baca teks yang kedua ataupun matan yang kedua. Ulangan sedikit ya. Kita dah faham dah berkaitan dengan syariat. Apa makna syariat? Segala peraturan, segala kaedah untuk kita berinteraksi dengan Allah. Maka di saat kita melaksanakan syariat-syariat Allah, syariat solat, syariat puasa, jangan sekadar kita hanya ingin menunaikan syariat itu semata-mata. Kita kena memahami bahawa syariat yang Allah perintahkan dan segala-galanya dalam bentuk kefarduan, kewajipan itu adalah merupakan kaedah cara kita berinteraksi dengan Allah. Jangan kira rakaat. Memang kena ada rakaatnya, 4 rakaat, ada 3 rakaat, ada 2 rakaat, tapi jangan sekadar memandang setiap rakaat itu, tapi memandang di sebalik sujud kita dalam rakaat-rakaat tersebut bahawa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila mana kita hidup bersyariat, maka dia ada di sebalik syariat itu adanya hakikat. Tidak akan mungkin syariat tanpa hakikat, hakikat tanpa syariat. Semalam pun ada orang telefon saya. Ya, ada orang ni mendakwa diri berada pada maqam hakikat, maka dia tidak perlu lagi bersyariat. Maka sesiapa yang tidak bersyariat, dia bukan berada dalam hakikat. Ya, kerana perjalanan kepada hakikat kehidupan ini dengan hubungan kita dengan Allah melalui syariat. Kerana syariat itu cara untuk sampai kepada hakikat. Orang yang telah membebaskan diri dia daripada syariat, maka tidak ada hakikat dalam kehidupan dia. Dan dia tidak akan bertemu Allah dalam keadaan Allah redha dengan dia. Baik, apakah hakikat? Wal haqiqatu, adapun hakikat itu lahu, adalah baginya ataupun miliknya. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sebenar-benar hakikat yang sebenar-benarnya. Sebab tu Allah itu kadang-kadang disebut dengan al-haqq, yang maha benar. Baik, maka hakikat itu adalah milik Allah. Hatta tatlubaha bihi, agar kamu mencarinya, iaitu mencari hakikat tersebut bihi, dengannya, dengan Allah, lahu, dan kerananya, kerana Allah,
Jangan mencari sesuatu hakikat dengan diri sendiri. Kita tidak akan mampu untuk mengenal Allah, mendekatkan diri pada Allah, memperhambakan dengan kesempurnaannya diri kita sebagai hamba kepada Allah, tak akan mungkin tanpa Allah. Ya, kita datang hari ini pun kita kena ingat dia. Kita selalu datang tu yang dapat datang dia. Tak. Bukan selalu datang. Lepas selalu datang tu lah yang sampai ke sini. Tak. Walaupun selalu datang, selalu solat, selalu qiyamul lail, selalu baca Quran, tak ada satu pun dengan usaha kita. Secara hakikat ya, kita sekarang duk bicara hakikat ni. Jangan pula tadi dah bicara syariat. Ni kenapa pula bukan usaha kita, bukan Allah suruh usaha kan? Kan ni kan dah sampai hakikat, dah maqam kan dah tinggi ni. Wah, dah tinggi dah. Kan tak rasa. Kalau tinggi pun bukan kerana diri kita. Kalau mulia pun bukan kerana kita. Kerana kita asalnya hina. Siapa muliakan kita? Allah. Maka jangan pernah merasa diri terlalu mulia lebih pada orang lain. Mungkin orang lain lebih mulia kerana mereka itu dimuliakan oleh Allah. Dan kita sendiri pun kalau mulia pun bukan kerana diri kita pada asalnya mulia, tapi Allah yang muliakan kita. Boleh insya-Allah ya? Maka ulang lagi sekali. Hendaklah kita mencari hakikat tersebut dengannya, dengan Allah. Dan dahlah cari dengan Allah untuknya, untuk Allah, bukan untuk diri kita. Ya, kerana segala-gala hidup ni untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kadang-kadang kita banyak benda kita terlepas pandang, kita terlupa, kita terleka, dan akhir sekali kita buat kerana diri kita. Ya, kerana untuk kita. Ya, sebenarnya kalau kita buat untuk Allah, Allah pun akan bagi balik pada kita lebih berganda-ganda daripada kita melakukan diri untuk diri kita. Okey? Manusia ni kalau dia buat untuk diri dia pun, apa dia buat untuk diri dia? Nak masuk syurga. Maka dia solat untuk dia masuk syurga. Tak banyak pun solat dia pun. Betul ya? Tuan-tuan dan puan-puan nak bayar syurga dengan 2 rakaat? Habis berapa rakaat? Jadi kalau ada orang ni, kalau dia nak syurga pun, dia tak buat juga pun. Baik, Allah kata kamu buatlah sesuatu kepadaku walaupun 2 rakaat untukku. Tetapi aku akan anugerahkan ganjaran yang lebih daripada 2 rakaat itu. Sebab tu Allah suruh kita untuk dia. Kenapa? Kerana tahu dia nak bagi apa kepada kita. Kalau kita buat untuk kita, sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita, kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu apa keperluan hidup kita sebenarnya. Betul ya? Usaha punya usaha, akhir sekali dapat, dah lah dapat, tak nak pula. Betul? Dulu bukan main lagi kejar, punya kejar, macam-macam kejar. Dah dapat, oh ini aja ke? Baru tahu ini aja. Boleh ya? Ada seorang tu dia nak jadi prof, dia cerita. Saya dulu nak jadi profesor, usaha, dah dapat jadi prof. Ingat ke apa sangat? Oh itu je profnya. Yalah, apa lagi itu je lah. Kan, apa itu je lah. Okey ya? Okey kan? Alhamdulillah. Ya, puan-puan bagus, cepat faham. Tuan-tuan pun okey juga, tapi kita tengok majoriti lah kan. Kita diam je lah. Sebab majoriti, jangan main-main majoriti. Okeylah, selesailah insya-Allah. Allah, kerana hidup ni tujuannya hanyalah satu saja, Allah. Ingat lagi kita bagi tahu, hidup ni ada makna dan tujuan. Apa makna? Nilai diri kita. Hidup dengan makna, jangan hidup dengan rupa. Dah lah ya. Tapi jangan pernah tinggalkan rupa ni ya. Duduklah depan cermin, tengoklah juga rupa tu kan. nanti jumpa dengan orang pun tak nak tengok kan, apa teruk sangat rupanya. Tapi maka tengok juga, tapi jangan sekadar tengok rupa, kerana hidup bukan dengan sekadar rupa, hidup dengan makna. Tetapi ada satu lagi, hidup dengan tujuan. Dan tujuan kita hanyalah Allah. Jangan ada tujuan selain Allah. Okey, selesai. Haitsu la hina wala aina, dan kerananya hidup dengan Allah dan kerana Allah, yang mana Allah la hina, yang mana dia iaitu Allah tiada bermasa, wala aina, tiada bertempat. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah tidak terikat dengan masa, Allah tidak terikat dengan tempat. Kenapa? Kerana masa dan tempat itu dia yang cipta. Sebelum dia cipta masa, sebelum dia cipta tempat dan masa itu pun langsung tidak ada apa-apa. Ya, sebab tu bila mana dengan Allah ni dia ada 2 perkara, tolong tulis sikit ya. 2 perkara. Pertama, Allah ni bersifat dengan al-istighna. Apa makna al-istighna? Allah maha kaya dan tidak berhajat kepada segala-galanya. Jangan faham Allah itu berhajat pada tempat untuk dia berada. Berhajat kepada arah untuk dia berada pada posisi-posisi, jangan. Itu bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Allah itu pertama al-istighna, maha kaya. Allah maha kaya. Apa makna maha kaya?
tidak berhajat dan tidak perlu kepada sesiapa dan kepada apa-apa pun. Yang kedua, al-iftiqar. Apa makna al-iftiqar? Seluruh makhluk Allah berhajat kepada Allah. Seluruh makhluk ini, tidak ada satu pun makhluk, sekaya mana dia, sebanyak mana ilmu dia, setinggi mana pangkat kekuasaannya, semua berhajat kepada Allah. Hatta yang kafir itu pun, yang tak beriman pada Allah itu pun berhajat kepada Allah. Yang kafir itu, dia hidup dengan apa? Dengan roh, dengan nyawa, dengan jasad. Dia hidup kat mana? Kat bumi. Bumi siapa? Dia pun berhajat kepada Allah. Cuma dia sombong. Dia tak nak mengakui bahawa dia hidup tidak lebih daripada apa yang Allah beri kepada dia. Duit dia banyak mana pun, satu masa kalau Allah nak matikan dia, Allah matikan dia. Allah perlu dia apa dengan duit dia? Tu kan, yang kaya-kaya tu dah mati dah kan? Bukan puan-puan dia, yang non-Muslim tadi. Jangan salah faham ni. Yang saya cerita pasal non-Muslim tadi. Yang tak beriman kepada Allah pun, dia tetap berhajat pada Allah. Sebenarnya tanpa dia sedar, dia hidup menghirup udara yang Allah sediakan, oksigen yang Allah sediakan. Dia minum air yang Allah turunkan. Dia pijak bumi milik Allah. Dia sombong. Sebab tu dah ramai dah yang meninggal dunia dekat sombong. Allah bakar dia dalam neraka. Siapa sombong? Fir'aun sombong. Siapa? Qarun sombong. Siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab. Semua ni kaki-kaki sombong. Akhir sekali mana dia? Dia dalam bumi Allah. Yang kat Turki tu yang sombong tu, bumi pun tak nak terima dia. Apa yang lebihnya? Tak sebutlah nama dia. Ya? Tak adalah. Kita dah kenal semua. Dah satu dunia kenal. Bumi tak nak terima. Akhir sekali mayat dia berada di atas muka bumi. Dalam simen. Dah dalam simen. Dia letak batu atas tu. Simen pun nak tolak dia ke atas. Letak batu berapa tan atas tu. Itulah apa yang ada suatu ketika dahulu. Itulah yang dia dapat pada hari ini. Kenapa? Sombong dengan Allah. Kerana apa? Kerana dia ingat Allah berhajat pada dia. Allah langsung tak berhajat, kerana segala ni berhajat pada Allah, dan Allah tidak berhajat kepada segala-galanya, termasuklah tempat. Okey, kita baca satu persatu angka, nota kaki angka 19. Wal haqiqatu lahu. Ya. Adapun hakikat. Hakikat tu angka 19. Maksudnya hakikat syariat. Ya. Di sebalik syariat itu ada hakikat kepada syariat. Kita nak cakap apa dalam bahasa mudah ya? Setiap perkaranya ada zahir, ada batin. Ada luar, ada dalam. Ada tersurat dan tersirat. Maka di sebalik syariat itu ada hakikat. Dan hakikat syariat itu apa sebenarnya? Dari sudut tujuannya, ianya disampaikan kepada para hamba Allah, iaitu tentang para hamba mengenalinya. Jadi hakikat syariat itu, ataupun di sebalik syariat itu, ada sesuatu hakikat yang mana hamba-hamba Allah ini mesti mengenali Allah. Melalui apa? Untuk mengenal Allah, melalui pengabdian kepada Allah. Ya, kita solat. Solat itu sebenarnya ibadah. Di dalam solat itu, selain daripada zahirnya ibadah, hakikatnya adalah pengabdian kepada Allah. Ya, sebab tu masa solat kena sertakan zahir dan batin kita. Zahirnya, ya, kita lihat kita penuhi rukun fi'li. Batinnya kita penuhi rukun qalbi. Zahir ni rukun qauli dengan rukun fi'li. Batinnya rukun qalbi. Apa rukun qalbi? Niat. Niat untuk apa? Hanya untuk Allah. Maka bila mana hati itu sepenuhnya kepada Allah, dalam ibadah itu adanya ubudiyah, perhambaan. Ya, kita hamba. Apa yang kita kena buat? Memperhambakan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Melalui syariat. Jangan hambakan diri kepada Allah dengan cara selain daripada syariat. Jadi hakikat syariat itu apa sebenarnya? Memperhambakan diri kepada Allah melalui syariat itu. Dan dengan apa? Melalui jalan mencintai Allah. Setiap kali kita rukuk dan sujud pada Allah dengan penuh rasa cinta, bukan dengan penuh rasa terbeban, berat. Sebab tu kalau barulah kita faham, rupa-rupanya kenapa awliya-awliya Allah dia boleh bangun 1,000 rakaat. 1,000 rakaat. Ini jangan, ya ke Ustaz, tak masuk akal lah 1,000 rakaat. Saya bangun sekejap pun dah pukul 6 dah. Ya, itu saya. Saya tu siapa? Kadang-kadang orang duk cakap pasal diri dia. Dia siapa? Yang kita cerita ni kekasih-kekasih Allah yang diberi karamah, kemuliaan oleh Allah. Salah satu kemuliaan yang Allah beri kepada kita ialah mampu sujud sebanyak mungkin kepada Allah walaupun umur kita pendek. Itu kemuliaan. Okey ya? Ke puan-puan rasa apa kemuliaan?
Hamba yang dimuliakan oleh Allah diberi masa yang banyak untuk sujud kepada Allah. Itu kemuliaan. Hamba yang dimuliakan oleh Allah diberi masa untuk bercakap dengan Allah melalui Al-Quran sebanyak mungkin. Allah, saya rasa malu, rasa saya minta, kita sama-sama minta doa dengan Allah. Saya tengok ada satu dalam TikTok tu. Ada TikTok kan? Tak ada? Lemah. Ada TikTok. Yang ada tu kuat. Ya ke? Wallahualam. Tak adalah. Saya dah ajar tuan-tuan dan puan-puan. Bukan itu soalan dia. Yang soalan dia ialah, kita orang lelaki solat jemaah tak? Tak. Lemah. Orang perempuan tutup aurat tak? Tutup, kuat. Yang tak tutup, lemah. Tanya, suami puan-puan pergi solat tak kat masjid? Alhamdulillah, itulah suami yang kuat. Kalau suami ni live ni kan, kalau you punya suami tak sampai ke rumah Allah, masjid atau surau atau musalla, suami you lemah. Sorry lah. Tanya. You kena ingat tau. You jangan duk bangga suami I sadar lah. You tahu suami I. You ada suami sadar? Tak ada, lemah. Tapi you punya suami sadar tu tak pernah 5 waktu, 1 waktu pun tak sampai. Suami you bukan sadar, lemah. Isteri you tutup aurat. Suami-suami. Kalau isteri you tutup aurat, you ada isteri yang kuat jiwa, iman dia. Isteri you solehah. Tapi kalau isteri you tak tutup aurat, secantik mana pun, isteri you lemah. Diam je. Itu baru betul. Tak adalah saya nak sebut begini. Ada seorang ustaz tu, dia cerita di Papua. Ya, mungkin puan-puan pun tengok. Ada seorang Kristian perempuan, dia memeluk Islam. Ini cerita dia lah, kalau benar-benar lah. Dia minta maaf, harap ustaz tu mencerita dia yang benar, sebab dia sebagai seorang da'i, seorang pendakwah. Dia kata ada seorang Kristian perempuan, dia nak masuk Islam. Kenapa nak masuk Islam? Sebab dia tengok ayat-ayat Quran tu, tulisan-tulisan tu, dia kata macam rambut dia kerinting. Wallah alam, itu yang ni satu benda yang kita sendiri pun tak tercapai akal kita. Allah nak bagi hidayah pada orang, dia tengok Quran sama dengan rambut dia, boleh pusing. Maka dengan sebab itu dia nak memeluk Islam. Ya, dan syarat dia bagi pada ustaz tu, kata dia, kalau I peluk Islam, I nak suruh you ajar I biar sampai pandai baca Quran. Ya, kalau ajar I tak sampai pandai baca Quran, I nak murtad balik, kata dia. Maka dia belajar sungguh-sungguh, dia pandai baca Quran. Katanya lepas dia pandai tu, dia hidup 2 tahun je. Lepas tu dia meninggal. Dia khatam Quran 200 kali lebih dalam masa 2 tahun. Dan dia meninggal. Masya Allah. Ustaz tu cerita. Kita tersentak, ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Dia baru masuk Islam 2 tahun. Dia boleh baca Quran 200 lebih. Khatam. Tuan-tuan dan puan-puan yang umur kita ni. Berapa kali? 100 kali pun dapat tak? Subhanallah, macam mana kita nak jawab depan Allah? Saya lagi lah yang bercakap banyak ni. Macam mana kita? Memang malu kita. Kita nak jumpa Allah, nak cakap apa? Aku bagi kamu Islam daripada kecil. Kamu dah pandai sembahyang, kamu dah pandai baca Quran. Sekarang umur kamu dah 60. 10 kali pun tak lepas, 20 kali pun kamu tak lepas. Orang lain aku bagi iman kepada dia 2 tahun, 200 kali dia khatam Quran. Macam mana? Yang ni lah. Kenapa? Mungkin Allah hadiahkan dia cinta yang sebenar-benar cinta kepada Allah melalui Al-Quran. Sebab tu di sini dia bicara pasal cinta. Sebab itulah, tak payahlah, ya ke ustaz, orang ni boleh baca Quran banyak ni, ya ke banyak ni. Bila mana mereka mencintai Allah, mereka meninggalkan segala-galanya untuk Allah. Al-hubbul hakiki, cinta yang hakiki, yang sebenar. Kita yang mendakwa kita cinta ni, kebanyakan cinta kita bohong. Ini pun tak terjawab kita depan Allah. Okey, boleh insya-Allah ya. Allah moga-moga Allah Ta'ala masukkan dalam hati kita pada pagi ini, hari Jumaat terakhir bulan Rejab. Ya, Jumaat terakhir bulan Rejab. Bulan yang penuh dengan barakah. Bulan yang penuh dengan keampunan daripada Allah. Moga-moga Allah ampun dosa kita semua. Kita gagal menjadi seorang mukmin yang sebenar-benar mukmin.
Tapi salah satunya kerana dalam diri kita tidak ada rasa cinta yang sebenarnya pada Allah. Ya, doalah. Tuan-tuan tolong solat hajat, puan-puan solat hajat, saya solat hajat. Kita sama-sama doa untuk diri kita dan untuk orang yang ada bersama dengan kita ni supaya Allah bagi cinta yang sebenar. Ya. Dah lama dah kita mencintai makhluk. Ya. Cinta pada isteri, cinta pada suami, tak salah. Mesti wajib mencintai isteri, wajib mencintai suami, wajib mencintai ibu dan bapa kita. Tetapi kita juga wajib mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Itulah baik. Kemudian hatta tatlubaha, sehinggalah dengan hakikat itu kamu mencarinya, kamu mencari hakikat tersebut. Mencari Allah di sebalik syariat. Jangan cari solat, jangan cari pahala, jangan cari syurga. Salah tak cari pahala dan syurga? Tak salah. Tapi kita tak faham apa yang sebenarnya yang amat bernilai di sebalik syariat. Bukan sekadar pahala, bukan sekadar syurga. Pahala dan syurga tak cerita dah tuan-tuan. Allah akan beri. Kita solat tu pun, ala wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sebesar debu pun yang kita buat, Allah akan tunjukkan pahala, Allah akan beri pahala. Solat bukan besar debu. Solat ni tiang agama. Kalau besar debu pun kita buat sesuatu pun Allah akan bagi balasan. Tak mungkin 2 rakaat Allah sia-siakan 2 rakaat kita. Tak mungkin. Apatah lagi 3 rakaat, apa lagi 4 rakaat. Tak akan mungkin. Subhanallah, besar debu ke subhanallah? Bukan. La ilaha illallah besar debu? Bukan. La ilaha illallah ni kalau ditimbang lebih berat daripada dunia dan seisinya. Itu kalimah la ilaha illallah. Habis apa yang tu besar debu tu? Wallahu alam. Jadi kalau besar debu pun Allah Ta'ala mengira dan menilai dan memberi kepada kita ganjaran. Tak akan mungkin Allah sia-siakan dengan 2 rakaat kita 3 rakaat. Maka sebab tu jangan terfikir apa di sebalik solat itu hanya sekadar pahala dan syurga. Tidak. Allah di sebalik solat itu yang kita nak. Itulah hatta tatlubaha, hendaklah engkau sehingga engkau dapat dengan hakikat itu kamu mencari apa? Mencari Allah, iaitu kamu mencari apa yang dimaksudkan di sebalik pensyariatan, apa di sebalik solat, apa di sebalik puasa, apa di sebalik baca Quran. Mengenal Allah dan mencintai Allah. Ya, selama ni kita solat, kita kenal tak Allah? Tak kenal. Kenapa? Sampai hari ni pun tak cukup khusyuk kita di saat kita menghadap Allah. Okay. Orang lain dah solat sehingga dia lupa segala-galanya, dia ingat Allah. Orang lain solat. Ada satu dalam kitab An-Nasihat Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Imam Habib Allah Haddad. Dia kata ada seorang ulama ni, dia solat dalam sebuah masjid yang usang. Tiba-tiba bergegar kubah. Orang lain semua lari, berhenti solat, lari keluar. Dia solat. Kemudian lepas tu dia bagi salam. Lepas dia bagi salam tu, kubah dah nak runtuh. Orang masuk balik, tarik dia keluar. Dia kata nak pergi ke mana? Dia kata keluarlah. Kenapa nak keluar? Masjid nak runtuh, kubah atas kepala kamu nak runtuh. Dia kata ya ke? Macam mana tu? Kerana dia sudah Allah dalam hidup dia. Mati dia, hidup dia, mati dia untuk Allah. Kita ni nyamuk bukan kubah, nyamuk kecil tu, nyamuk tu. Sudah nyamuk tu nak gigit aku kat mana tu agak-agak tu. Samalah saya pun. Betul ya? Masa takbir tadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masa solat nyamuk lebih besar. Di mana saya dengan tuan-tuan dan puan-puan? Di mana kita sebenarnya? Terhegeh-hegeh kita ni tuan-tuan. Umur dah 60, umur dah 70, masih terhegeh-hegeh. Kita ni yang bercakap ni lagi lah kita malu. Semua orang gelar kita ustaz pun terhegeh-hegeh. Subhanallah. Okey, kita teruskan. Moga-moga Allah bagi saya dengan tuan-tuan, sebelum kita jumpa Allah, kita kenal Allah. Ya, kita kenal benar-benar Allah, izinkan kita untuk mengenal Allah. Melalui apa? Melalui ketaatan. Ya, ketaatan. Setiap ketaatan kepada Allah itu jangan tuntut selain daripada mengenal Allah. Kerana selepas mengenal Allah itu kita akan maksimumkan ketaatan kita dan Allah akan bagi kepada kita segala-galanya. Ya, Allah ni dia sayang. Allah ni yang paling dia sayang adalah kita. Kenapa? Kita adalah umat kepada kekasih Allah. Allah bagi kita pendek aja masa, sebab Allah tak nak panjangkan umur kita. Kerana kadang-kadang umur panjang pun tak ada maknanya kalau kita akhirnya ke neraka. Berapa ramai umat yang panjang umur. Umat Nabi Nuh panjang umur, umat Nabi Musa umurnya panjang. Tapi sebahagian mereka Allahumma neraka. Kenapa? Tak ada maknanya umur yang panjang tapi tidak mengenal Allah. Maka Allah bagi umat, Allah tak nak uji kita lama sangat.
Allah sayang pada kita ni sebab kita umat kekasih Allah. Allah tak nak susahkan kita lama sangat. Sebab tu Allah bagi kita 63, 65, 70. Adalah juga tuan-tuan sekalian, adalah juga umur 100 tu Allah bagilah. Mungkin Allah bagi. Tapi tak sama dengan umat dahulu 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Tak sama. Kenapa Allah tak nak susahkan kita? Dia sayang pada kita. Sebab dia nak cepat-cepat kita masuk syurga. Sebab tu jangan kita sibuk sangat dengan syurga. Memang Allah nak bagi syurga. Memang Allah nak bagi syurga. Jangan sibuk sangat dengan syurga. Sibuklah dengan Dia yang akan memberi syurga kepada kita. Boleh insyaAllah ya. Dengan ketaatan dan penyembahan kepada Allah. Ya, sembah Allah dengan sepenuh-penuhnya. Baik. Bihi, dengannya. Apa makna dengannya? Dengan bantuannya. Kita tak akan sampai kepada hakikat daripada sebalik syariat. Kita tak akan sampai menunaikan pensyariatan kita Allah kepada kita. Kita tak akan sampai mengenal Allah kecuali dengan bantuan Allah. Minta bantuan, tolong aku ya Allah. Sebab tu saya selalu sebut dia. Saya belajar dengan Syekh saya, dia selalu sebut. Banyakkan interaksi dengan Allah. Ya Allah, aku nak keluar rumah ni ya Allah. Selamatkanlah aku ya Allah. Selamatkanlah imanku ya Allah. Ya Allah, aku nak datang ke rumahmu ya Allah. Tolonglah jadikan aku yang beradab di saat aku berada di rumahmu ya Allah. Ya Allah, sekejap nanti aku nak solat ni ya Allah. Ya Allah, jagalah hati aku agar aku tidak lalai daripadamu di saat aku solat ya Allah. Banyak bantulah aku ya Allah jadi hamba-Mu ya Allah. Aku tak tahu apa masalah diri aku ya Allah. Ada waktu aku jadi hamba-Mu, ada waktu aku jadi hamba syaitan, ada waktu aku jadi hamba nafsu, ada waktu aku jadi hamba harta. Kadang-kadang aku jadi hamba kepada diri aku sendiri. Ya, dia aku nak benda jahat pun aku pergi, aku buat. Diri aku nak cakap, nak hina orang pun aku hina. Ya. Hamba siapa kita sebenarnya? Ni benda-benda begini ni kena bagi tahu Allah. Terutama di setiap kali solat, tolong bagi tahu Allah. Ya Allah, sekejap nanti aku nak solat ya Allah. Jagalah diriku ya Allah pada zahir, pada batin hati diri aku agar aku solat dengan sempurna kepadamu ya Allah. Allah ni kalau dia bagi kita sempurna dalam solat, dia akan terima solat itu kerana dia yang menyempurnakan solat. Tapi kalau kita sendiri ingin menyempurnakan solat, tak akan mungkin solat kita sampai bila-bila sempurna kerana diri kita cukup tidak sempurna. Tolong faham kaedah tu ya. Kenapa ulama ajar kita minta bantuan Allah? Kalau Allah sendiri yang bantu kita dan Allah sendiri yang menyempurnakan solat kita, di saat itulah kita menjadi solat kita sempurna. Dengan Allah yang menyempurnakan, pasti Allah akan menerima kerana dia yang menyempurnakan. Tapi kalau kita berharap kepada diri kita sendiri akan menyempurnakan solat itu, tak akan mungkin solat kita sempurna kerana diri kita tak sempurna. Dan kalau diri kita sendiri yang tidak sempurna ini melakukan sesuatu yang tidak sempurna, maka tak tahulah adakah Allah terima atau tidak. Kerana apa? Tak sempurna. Kita pun tak nak benda yang tak sempurna. Betul ya? Kita pun cari sesuatu yang sempurna. Kerana sesuatu yang sempurna ini tidak ada kecuali yang disempurnakan oleh Allah. Lepas tu kalau perempuan nak suami yang sempurna, minta dengan Allah. Bukan minta suami, minta suami yang sedia ada tu sempurna. Jangan salah faham. Ya? Jangan salah faham. Begitulah suami minta isteri yang sedia ada itu sempurna. Barulah boleh tambah. Minta maaf ya. Allah yang cakap, bukan saya. Kalau isteri yang ada tu tak sempurna, jangan pandai-pandai nak tambah. Ingat tu. Ingat tu. Tetapi cubalah jadi seorang isteri yang sempurna. Jangan tunggu suami yang menyempurnakan kita. Ya. Ni you lah buat I tak sempurna. Betul. Salahkan suami. Sebenarnya suami tak pernah salah. Yang salahnya diri kita. Sama juga kita, suami jangan salahkan isteri. Yang salahnya diri kita. Kerana kita tak pandai mendidik isteri kita menjadi yang solehah. Kerana kita yang bertanggungjawab. Tapi kita pula sebagai isteri, jangan salahkan suami. Jadilah solehah dengan diri sendiri, dengan bantuan Allah, bukan sebab suami. Dan kalau suami tak soleh, bantu dia jadi suami yang soleh. Jangan kecam dia. Jangan salahkan dia. Kerana tak ada siapa yang pun yang sempurna kecuali dengan Allah yang menyempurnakan. Kan okey kan? Tapi sibuk, isteri salah, suami salahkan isteri. Habis sampai bila? Sampai bila? Dulu cakap cinta, sekarang dah tak cinta. Habis apa yang nama cinta dulu sehingga hari ini dah tak cinta? Jangan berbohong dengan cinta. Kerana cinta itu adalah Allah, milik Allah. Allah sebenarnya pencinta.
Dan Allah kurniakan cinta dalam diri kita untuk mencintai makhluknya dengan kerana dia. Okey, boleh insyaAllah ya? Dia tak boleh banyak sangat bicara cinta. Nanti kita akan tenggelam dalam cinta. Yang paling bahaya cinta ni bukan bahaya, yang paling indah cinta ni tapi meletihkan ialah rindu di dalam cinta. Okey. Okey, boleh. Boleh insyaAllah. Allah. Okey, insyaAllah kita teruskan lagi. Allah, dengan bantuan Allah. Dan tidak pernah berlaku, terjadi tanpa bantuan Allah. Tak ada. Baik. Bila mana Allah bantu kita untuk kita menunaikan hakikat syariat itu dengan bantuan Allah, untuk siapa? Untuk Allah. Lahu, untuk dia. Nota kaki angka yang ke-22 tu ya. Kerana dia, kerana Allah, iaitu kerana kesetiaanmu kepada Allah. Yang paling mahal adalah setia. Ya. Dan kesetiaan itu hanya untuk Allah. Jangan pernah tuntut setia dengan manusia. Ya. You ingat dulu tak? You cakap kat suami dia. You ingat tak dulu? You janji nak setia dengan I kan? Kenapa you sekarang dah khianat I? Ya. Isteri jangan minta setia dengan suami. Suami ni hanya kena setia dengan Allah dan Rasul, dan seorang saja perempuan. Saya pernah sebut, ibu. Habis saya nak minta apa dengan suami saya? Minta tanggungjawab dan amanah dan kasih sayang. Jadi suami yang kasih sayang kepada isteri dia, suami itu tidak akan sekali-kali membebankan jiwa isteri dia. Tapi jangan ingat begitu. Oh, kalau begitu suami kena sentiasa buat saya senyum lah. Tak. Ya. Kan suami jangan bebankan saya. Kalau suami jangan bebankan perasaan saya, suami wajib sentiasa mengembirakan saya. Tak, hidup ini jangan faham begitu. Jangan faham itu syurga. Selagi mana dunia ada waktu kena menangis. Maka kadang-kadang menangis itu sebab suami. Menangis je lah. Kerana Allah nak suruh kita menangis. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah, bukan kepada suami. Dia begini, kadang-kadang memang Allah buat suami kita jadi begitu. Dia cakap kasar dengan kita. Sebab apa? Kerana hati kita terlalu dengan dia. Allah tak nak. Boleh faham ya? Suami tu, dia bercakap, siapa bagi dia bercakap? Allah bagi dia bercakap. Dan Allah izin dia bercakap. Kadang-kadang dia boleh bercakap tapi dia tak bercakap. Tapi Allah keluarkan patah-patah bicara dia untuk mengguris hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita tidak terlalu amat bergantung kepada dia. Ini kita sedang belajar hakikat. Okey ya? Batu dah, jangan bergantung pada suami. Sudah. Balik nanti cakap, I sekarang, bermula dari I sekarang, you suami kan, you suami I kan. I dah tak bergantung pada you. Tapi pandai-pandai dah kan. Tengok pula suami yang datang hari ni, dia faham kitab ni. Kalau dia tak faham kitab ni, jangan cakap. Dia duduk makom syariat. Kita kan dah makom hakikat. Wah, itulah dah perasan dah tu. Sikit lagi makom wali lah. Jangan. Tapi itulah hakikat. Begitu juga isteri, kadang-kadang dia buat kita menangis. Puan-puan tahu tak berapa ramai isteri yang membuat suami menangis? Tahu tak? Ramai. Betul. Puan-puan ingat puan-puan je ke menangis sebab isteri? Berapa ramai suami menangis sebab isteri? Betul. Puan-puan ingat suami tak ada perasaan ke? Ada. Dan dia tak pernah sedih ke? Sedih. Dia tak kecewa ke? Kecewa. Sama lah dengan kita. Sama lah, Alhamdulillah. Sama lah kita kan. Habis kenapa kita tuntut banyak sangat dengan dia? You kena macam ni, you kena macam ni. You jangan pergi, you jangan pandai-pandai keluar rumah. Dia pula jadi. Betul. You jangan ada orang lain selain pada I, tahu? I saja mesti ada di sisi you. Orang lain jangan. Kenapa kita tetapkan kepada orang yang bukan milik kita secara mutlak? Dia milik Allah. Allah tentukan hidup dia. Betul ya? Kenapa kita nak tentukan hidup seorang hamba Allah mengikut kehendak kita? Kenapa? Hidup ni kan bergerak, berlalu dengan kehendak Allah kan? Dah banyak kali dah, kan nak ulang lagi sekali. Ni kali yang ke-100 dah ni. Kita lahir dulu kehendak siapa? Allah. Kita jadi lelaki atau perempuan kehendak siapa? Allah. Kita mak kita sekarang nama sekian, ayah kita nama sekian,
Siapa yang tentukan mak ayah kita? Allah. Kita lahir kat Selangor, siapa tentukan? Allah. Kat Selangor pula kat Sabak Bernam tu kita lahir. Kenapa tak Shah Alam? Allah. Ada kadang-kadang kita orang Johor tapi lahir kat Melaka, siapa tentukan? Allah. Tapi kalau semua itu Allah, 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 akhir sekali berlaku sesuatu yang berlaku, kenapa kita menafikannya? Kenapa kita kecewa? Perempuan pernah kecewa jadi seorang perempuan? Perempuan pernah kecewa, kenapa dia ni jadi mak aku? Kenapa dia jadi ayahku? Kecewa tak? Kita tak puas hati. Kalau kita tak puas hati, berarti kita tak puas hati dengan Allah. Macam mana lepas ni? Okey ke? Okey ke kadang-kadang ni? Okey ke tak ni? Yang live ni kurang okey sikit ni. Tak ada lah. Okey. Sebab orang rumah saya dekat rumah tu ya. Tak ada lah, okey lah. Okey. Allah. Saya dengan orang rumah ni, saya kata jangan risau. Sampai satu masa Allah takdirkan, itulah takdir kita. Ya, selagi mana Allah tak takdirkan, jangan risau. Jangan bebankan jiwa kita dengan sesuatu yang Allah sendiri pun tak lakukan ke atas kita. Kita duk fikir, ya Allah macam mana lah aku nak, ya Allah suami aku ni akan kahwin 2 ke akan kahwin 3? Tak payah fikir. Serah dia pada Allah. Ya Allah, aku serah suami aku ni pada dia, ya Allah. Engkau tolong jaga dia, ya Allah. Kalau engkau lihat aku tak mampu menanggung apa yang dia buat, ya Allah, tolong jaga dia, ya Allah. Tolong jaga dia. Aku serah dia sepenuhnya pada engkau, ya Allah. Kalau berlaku apa-apa, ya Allah, yang aku rasa aku tak suka, ya Allah, engkau tolong kawal jiwa dan hatiku, ya Allah. Kerana aku hidup ni bukan untuk dia dah, ya Allah. Untukmu, ya Allah. Aku ulang lagi sekali, ya Allah, engkau ajar aku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya. Kerana Syekh kata, kerana apa? Kerana Allah. Allah. Sebutlah Allah. Tolong engkau jadikan hati aku untukmu, ya Allah. Allah. Tuan-tuan sekalian, ada baru ni saya tengok dalam satu YouTube, para habaib, dia ziarah seorang Hubabah, ya, seorang syarifah saya tak ingat di mana, di Indonesia. Umur dia 106. Ada tengok kan? Umur dia 106. Dia tidur 2 jam satu hari lebih kurang. Bila dia tidur, selepas dia selesai solat duha, ataupun selepas subuh tu ada dia baca, dia tidur. Lebih kurang pukul apa kan? Sampai pukul 9 dia bangun. Bila dia tidur pula, contoh kalau dia tidur pukul 8 lah. Pukul 8 pagi. Ya, kemudian dia bangun pukul 9 gitu, dia nak solat duha. Malam dia tak tidur, seluruhnya ibadah pada Allah. Seluruhnya ibadah dia pada Allah, dia solat. Seluruh hidupnya. Kenapa? Kerana jiwa dia sepenuhnya dengan Allah. Dan dia minta 2 perkara dengan Allah. Dan dia solat malam 10 rakaat sahaja dia solat malam. Kenapa? Kerana untuk anak dia 5 orang. 2 rakaat untuk anak pertama dia. Dia baca doa begini. Dia solat lagi 2 rakaat. Dia doa untuk anak kedua dia. Dengan anak-anak cucu-cucu dia, cicit dia. Dia solat lagi 2 rakaat. Dia doa untuk anak dia yang ketiga. Subhanallah. Syarifah. Ni awliya lah. Malam terus langsung tak tidur malam. Dia tidur pagi sekejap, lebih kurang 2 jam. Lepas tu dia bangun, dia ibadah pada Allah sampailah malam, sampailah pagi besok pula. Kita tak nak kau macam tu. Ada satu bekas batu, satu bekas kosong. Dia ambil satu, baca Qul Huwallahu Ahad, habis letak. Sampai habis bekas ni. Satu batu kecil-kecil dalam satu bekas. Wallahu alam lah. Dia baca. Besok pula dia baca yang ni pula, dia pindah ke sini pula. Kalau dia minta dengan Allah antara doa, dia kata, Allah, kalau sampai ajal aku, malaikat Israel nak datang jemput aku, bagi tahu kat malaikat Israel tu, tolong dulu minta izin untuk masuk. Takut masa malaikat masuk tu dia tak bertudung. Dia nak tutup dulu aurat dia. Tak nak ke macam ni? Macam tadi satu saya cerita tadi. Dia masuk Islam 2 tahun, dia boleh pulun 200 lebih, 217 ke 218. Dia khatam Quran 2 tahun. Mati dia. Subhanallah. Tak nak ke akhir-akhir umur macam ni? Dah lah sibuk dengan suami, ikut dia dah. Betul. Janji dia masih bertanggungjawab kita sebagai isterinya. Apa tanggungjawab isteri, suami? Dia pimpin kita ke syurga. Satu je I nak dengan you, satu je lagi. You tolong pimpin I ke syurga. Itu satu je. You nak pergi mana, you nak buat apa, you tahulah, you kan hamba Allah kan.
You sepatutnya tahu you hamba Allah, tahulah you kena jaga apa pada diri you. Tapi I nak satu lagi pada you, dalam akhir-akhir umur I ni, I nak satu pada you. Tolong bawa I dan anak-anak I ni dan anak you juga ke syurga. Tolong pastikan. Tak pernah cakap gitu. Tapi kalau you nak beli barang kemas, I nak juga. I nak. You jangan salah faham tau. Betul, dunia ni nak. Tuan jangan tinggal. Allah pesan. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Hendaklah engkau tuntut sungguh-sungguh apa yang Allah datangkan kepadamu, untuk Allah beri kepadamu sesuatu di akhirat. Tuntut. Aku nak syurga ya Allah, aku nak kemewahan dalam syurga ya Allah, aku nak kebahagiaan ya Allah dalam syurga, aku nak wajah yang cantik, lebih cantik daripada bidadari dalam syurga ya Allah. Tapi Allah kata apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalau lupa bahagianmu di dunia. Tengok Allah. Nak beli rumah satu lagi? Beli. Nak beli kereta satu lagi? Beli. Nak jalan ke mana? Turki tak mau dah ya? Turki tak mau dah ya? Nak pergi ke mana? Korea? Pergi. Korea tak nak? Pergi ke tempat lain. China? Pergi. Jangan lupa bahagian kamu di dunia. Tapi ke mana kita pergi? Allah bersama dengan kita. Boleh faham dah insya-Allah ya. Puan-puan, kita baca ni kita aulia ya, sebab tu kita jadi macam ni. Aulia ni kita baca ni kitab wali Allah. Sebab tu kalau puan-puan nak kesan cepat, tuan-tuan pergilah ke mana-mana cari kitab wali Allah. Sebab tu ada ulama ni dia tak baca kitab lain, dia baca kitab para aulia. Aulia ni dia ada nafahat, dia ada asrar yang kita sedang rasa ini, rahsia hati yang Allah beri kepada mereka mencurah dalam hati kita sekarang ni. Sebab tu kita bicara, kita rindu Allah, kita bicara, kita takut Allah, kita bicara, kita rindu, kita harap pada Allah. Inilah. Baca kitab lain tak jadi gini tuan-tuan. Tahu ya? Dan antara kitab tauhid yang maqam dia tinggi ni, dia panggil tauhid syuhud, tauhid amali syuhudi, tauhid yang bicara dengan hati. Bukan bicara di sini ya, bicara hati. Dan hati ni tempat rasa. Di saat hati ni merasai Allah, dia merindui. Maka di saat hati merindui, tidak ada sesuatu yang mampu untuk kita lakukan kecuali kita menangis. Menangis bukan sakit, tetapi menangis rindu. Ni apa yang kita rasa ya. Tak berganjak kita ni. Masa dah habis ya. Saya sampai sini 9.30. Ya? 9.30 saya sampai. Selamat ke mana? Lah, saya sampai dalam masjid, kawasan masjid. Saya duduk parking situ 9.30. Kat Sarawak, tapi ada urusan lah. Jangan risau. Ya, saya kalau akak saya taat pada akak Sarwar. Akak cakap, Ustaz 9.30. Okey, baik. Ustaz pukul 10 suku. Okey, baik. Kita kena hormat pada tuan rumah. Betul. Dan sebenarnya puan-puan tahu tak? Puan-puan yang saya ni umur lebih kurang 46 dah rasanya. Rasanya. Wah, tak nak tua lagi lah. Semua orang yang depan saya yang lebih pada umur saya ni, 47 ke 48 ke apatah lagi 50, apa lagi 60, saya wajib menghormati puan-puan, memuliakan puan-puan. Kenapa tuan-tuan sama? Kenapa? Puan-puan menyebut kalimah Allah lebih awal daripada saya. Puan-puan sujud, tuan-tuan sujud pada Allah lebih awal daripada saya. Okey ya? Tak payahlah kita ilmu setinggi mana pun, ada orang lain, mereka diberi peluang menyebut kalimah Rasulullah lebih awal. Jadi saya taat kepada Kak Salwa. Jadi ada masa dia, tu saya masuk masa tu. Cuma saya lewat pula dah. Sepatutnya masuk masa tu. Cuma sebab saya parking ujung sana, saya nak keluar tak boleh dah. Pusing sana tak keluar tak boleh, so pun parking ujung sana. Tu berjalan tu jadi menyebabkan masa tu minta maaf dah ya, terlewat sikit. Jangan tanya saya akhirat ya. Allah tanya, jangan main-main buat-buat. Ada seorang ni dia jual kayu api. Kebetulan orang yang nak beli tu tak dah bayar. Kemudian tak pergi ambil, dia pun pergi hantar. Sebelum pergi hantar dia makan sikit. Maka lekatlah benda kat gigi dia tu kan. Maka dia pun ambil kayu yang orang beli tu, dia patahkan sikit congkir gigi. Itu pun dia tak lepas di hadapan Allah.
Dah hantar yang pinjam sudu orang dulu, hantar. Sudah. Kita dulu ingat kan? Pinjam apa? Pinjam parang ke pinjam cangkul? Dah hantar. Pinjam pen. Sebab pen tolong jangan pinjam ya. Pen jangan pinjam. Pen minta. Sebab kita guna dakwah tu habis. Nak hantar mana macam mana dakwah yang dah lekat kat kepala buku kita? Macam mana nak hantar? Pen jangan pinjam. Minta izin. Minta halal. Minta halal pen sekejap ya. Okey, minta halal. Dakwah tu tak balik dah dalam pen tu kan dia masuk balik. Kalau pinjam dia masuk balik baru boleh bagi balik. Jangan pinjam, kena hantar balik. Ingat Sayyidina Umar Abdul Aziz kan? Ya, ada tetamu datang tu, dia pun duduk pasang pelita tu kan, kita tahu dah semua ni. Dia pun padamkan pelita tu, dia pasang pelita lain. Ada tetamu satu keluar. Tetamu dua masuk, tetamu kedua masuk, bukan urusan negara. Tetamu pertama masuk urusan negara, dia pasang pelita yang daripada negara. Bila mana tetamu masuk, dia padamkan pelita ni, dia pasang pelita lain. Tetamu tu tanya, kenapa tadi kamu guna pelita ni untuk orang tadi, untuk aku pelita ni? Tadi urusan negara, aku guna harta negara. Sekarang kau datang ke urusan peribadi, aku guna pelita peribadi aku. Subhanallah. Sebab tu jadi pemimpin ni bukan mudah. Allah tanya tak boleh jawab habis. Okey, kita teruskan lagi ya. Sikit lagi akak ya, 5 minit kita boleh ya. 10 minit. Okey. Nota kaki angka yang ke-22, iaitu kerana kesetiaanmu kepadanya. Ya, tolong setia dengan Tuhan. Setia dengan Allah. Kita pun dah buat pengisytiharan, hidup dan mati kita hanya untuk dia. Okey ya. Dan jangan curi kesetiaan seseorang daripada Allah. Macam saya cakap tadi lah. Dia kena setia pada Allah. Kita minta setia dia. You kena setia pada I ya. You juga kena setia pada Allah tahu. Tapi you juga kena setia pada I. Maka setia dia telah berbelah bahagi. Kita telah merosakkan diri dia dengan Allah. Okey. Tapi sesiapa yang setia dengan Allah, tuan-tuan jangan risau. Dia akan setia dengan tuan-tuan. Orang yang setia dengan Allah, dia akan setia dengan suami dia, dengan isteri dia. Tapi jangan faham setia itu hanya dengan Allah. Setia pada yang satu hanya dengan Allah. Selain Allah, jangan pohon setia pada yang satu. Syirik. Okey, boleh faham insya-Allah ya? Kenapa tak berganjak juga kita ni? Iaitu kerana setiamu kepadanya, kepada Allah yang telah menciptamu. Kenapa kita kena setia pada Allah? Allah yang ciptamu, mencipta kita daripada tiada kepada ada. Kita nak bayar berapa? Daripada kita tidak ada, sekarang kita ada. Adakah kita adakan diri kita sendiri? Tidak. Siapa yang adakan kita? Allah. Berapa kita nak bayar? Kita hanya boleh bayar dengan sebuah kesetiaan hanya kepada Dia. Okey ya? Okey, baik. Kemudian lalu mengurniakanmu kurniaan demi kurniaannya. Dahlah Allah cipta kita daripada tidak ada kepada ada, lalu Allah beri kepada kita segala-galanya. Allah bagi kita ada, kemudian Allah bagi kita hidup. Kalau ada dan tak hidup, lain. Ada dan masih hidup. Dan dengan hidup itu Allah bagi kehidupan. Kehidupan berkeluarga, macam-macam kehidupan yang kita sedang lalui, dan segala-galanya Allah bagi. Tiba-tiba kita khianat dengan Allah. Kadang-kadang kita ikut syaitan, kadang-kadang kita ikut Allah, kadang-kadang kita ikut nafsu, kadang-kadang kita ikut Allah. Kita tak setia kepada Allah, tapi Allah tetap setia dengan kita, menerima kita sebagai hamba-Nya untuk terus diberi nikmat satu demi satu. Okey ya? Maka kita nak apa lagi? Nak ingkar apa lagi? Nak kufur apa lagi dengan nikmat yang ada ni? Nak lagi? Yang ada ni pun belum bersyukur sepenuhnya. Nak lagi? Tapi Allah bagi. Alhamdulillah kita terima. Okey, seterusnya, dan kerananya, ya, dengannya dan kerananya, yang mana dia dia tiada bermasa dan tiada bertempat. Ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa maksudnya? Kita kata tajuknya hari ni. Maksudnya pencarian Allah bukan pada masa dan tempat. Itu tolong ingat. Jangan cari Allah hanya pada bulan Ramadan. Ramai ni orang mencari Allah, dia mengikut masa dan tempat. Bila dia cari Allah? Masa bulan Ramadan. Di mana? Di masjid, di surau, di musalla. Selepas bulan Ramadan, dia hilang entah ke mana.
Apa dia nak dengan Allah sebenarnya? Atau dia bermuka-muka dengan Allah, atau dia salah faham, atau dia tidak mengenal siapa itu Allah. Allah tidak terikat dengan masa dan tempat. Di mana kita berada, di tempat mana pun, masa bila pun, kita kena rasa kita dengan Allah. Itulah kesetiaan. Boleh insya-Allah ya? Jangan cari Allah pada masa tertentu dan tempat tertentu, kemudian tinggalkan Allah pada saat hilangnya masa dan tempat itu. Ni ramai ni nak dekat dah ni. Oh, ceramah ambang Ramadan, cakap apa? Ramadan terakhir untukku. Tipu. Ya. Ramadan terakhir. Tak payahlah bincang Ramadan terakhir. Ya, buat malu pada Allah. Tahu ke Ramadan tu terakhir? Ya, ke Allah nak bagi lagi tahun depan? Ataupun masih mengharap untuk tahun depan? Nak terima je lah daripada Allah. Habis apa kisah dengan Ramadan? Kisahlah dengan Allah. Maka cari Allah di bulan Ramadan dan Allah di bulan-bulan yang lain. Okey, boleh. Itu kena ingat. Kerana Allah tidak dibatasi dengan masa dan tempat. Allah dia tidak dibatasi dengan masa, Allah tidak dibatasi dengan tempat. Sebab tu akidah yang mengatakan Allah di langit, Allah di arasy, itu orang yang tidak sebenar-benar mengenal Tuhan. Minta maaf. Ya. Kerana kita telah mengikat Allah di satu masa dan tempat. Siapa kita? Atau ayat Quran. Ayat Quran itu memang ada ayat Quran, tapi Allah nak cakap benda yang lain. Habis macam mana nak faham? Belajar dengan orang arif billah. Belajar dengan orang yang mengenal Tuhan. Ya, di luar sana berapa ramai orang yang mengenal Tuhan. Dia ada apa? Tak ada apa-apa title. Orang tak panggil dia ustaz, orang tak panggil dia tuan guru, orang tak panggil dia doktor, orang tak panggil dia profesor, tapi dia wali Allah. Ni kita ni ada doktor sikit dah apa? Dah rasa mulia, dah rasa hebat, dah rasa alim. Tak payah dah. Saya sekarang ni saya cakap berapa orang, sepatutnya pertama diri saya nak berhenti belajar sebenarnya. Saya belajar sampai PhD, nothing. Betul ke? Betul ke cakap tu? Kebroken. Minta maaf, saya bukan menghina kedudukan itu, tidak. Tapi bila mana kita belajar, akhir sekali, tak ada apa-apa. Baru kita faham, kata Imam Syafi'i, makin belajar ilmu, makin tahu diri itu tak ada apa-apa. Jangan salah faham tuan-tuan ya. Nanti ada orang kok, ustaz ni kata dia belajar PhD tak ada apa-apa. Dia lah yang tak ada apa-apa. Dia, kita kata kita lah, kita bukan kata kat dia. Yang dia terasa tu buat apa? Kita cakap kita lah, kita merasa, oh benar kata ulama. Sampai satu tahap, belajar, baru tahu. Tak ada apa. Tak ada apa. Habis yang belajar juga tu, wallahu a'lam. Kadang-kadang nak juga ada doktor kan? Ya ke? Sebab kadang-kadang orang ni tak dengar cakap kita, dia dengar cakap doktor. Kita cakap dia tak dengar ni. Kalau kita cakap macam ni, mana ada dia dengar ni? Ya. Ini debat, kejap-kejap debat. Debat cari kebenaran, dia bukan cari kebenaran. Dia debat, dia cari nak tunjukkan dia pandai. Debat pun cara apa? Setuju tak dengan ini? Tak, saya tanya setuju ke tak setuju. Agama bukan macam tu. Ya ke tidak? Jangan cakap saya hanya tanya ya ke tidak. Agama mana ada ya ke tidak? Agama mesti dihurai dengan dalilnya Quran, dengan dalilnya ini. Berhujah ya ke tidak? Setuju ke tidak? Nak suruh orang setuju dengan dia. Okey ya? Ilmu ni tuan-tuan, kalau Allah buka, tak ada apa yang ada pada hari ini. Kepada siapa? Kepada kekasih Allah. Siapa? Wali-wali Allah. Kita ni apa? Kita ni tak ada apa-apa. Kejap jadi hamba, kejap jadi tak hamba. Kejap jadi hamba, kejap lalai. Jauh sekali kita jadi wali. Sebab tu rupanya itulah hakikatnya. Alah, sikit lagi. Kenapa lambat sangat hari ni ya? Begitu juga mengenal Allah, tidak membawa kepada menisbahkan masa dan tempat bagi Allah. Kalau dah kenal Allah, jangan nisbahkan masa pada Allah. Dan jangan nisbahkan tempat kepada Allah. Allah bebas daripada segala-galanya. Dia Tuhan. Dia pencipta. Dia berkuasa kepada segala-gala. Dan dia tidak perlu kepada segala-gala. Kerana dia yang mencipta segala-gala. Okey ya? Akhir sekali, seseorang hamba hanya mencari Allah melalui kehambaan kepadanya. Kenapa kita kena cari Allah? Kerana kita kadang-kadang kehilangan Allah. Allah tidak pernah kehilangan dirinya dan kita. Allah ni sentiasa dengan kita tahu. Yang menjadi masalahnya kita dengan Allah. Kita lupa Allah, kita lalai dari Allah. Allah tak pernah lalai daripada kita. Kalau Allah lalai daripada kita, dah lama dah kita tak berkelip. Kalau Allah lupa kepada kita, dah lama dah kita tak dapat makan. Kerana yang memberi makan kepada kita adalah Allah. Dan mengenyangkan kita adalah Allah.
Yang ingat aja. Jadi kita kena, maka seseorang hanya mencari Allah melalui kehambaan kepada Allah. Yang mana keterbatasan masa dan tempat itu kembali kepada hakikat hamba yang baharu. Cuma kita kena tunggu masa. Habis Ustaz, kalau Allah tu tak bermasa, kenapa Allah tentukan kita solat mengikut masa? Itu kita. Bukan Allah, kita. Kerana kita makhluk, maka makhluk mesti lemah. Kenapa makhluk tu lemah? Kerana terikat dengan masa. Mana lebih hebat kita dengan masa? Masa lebih hebat. Kerana kita terpaksa mengejar masa. Kita terpaksa menjaga masa. Dan masa kalau kita tak kejar dia tinggalkan kita. Dia perlu apa dengan kita? Kerana kita makhluk. Okey, akhir sekali, bukan hakikat Allah yang qadim, tidak dibatasi oleh ya tadi, masa dan tempat itu kembali kepada hakikat hamba kita, bukan kepada Allah, ya. Jangan salah faham. Yang qadim dan tidak dibatasi oleh masa dan tempat. Oh, ada lagi matan dia. Tak apalah. Akan datang nanti. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak payahlah, ya. Tu. Cara buka soalan dan tutup terus. Ya, kerana bila mana kita bicara tentang Allah, tak perlu dipersoalkan lagi. Okey. Ya, silakan. Ya. Sekarang suasana sekarang macam orang pergi Mekah itu orang yang tak, tapi bila balik Malaysia ada Islam. Ya. Ya. Betul. Soalannya yang akak tanya ialah, Allah itu tidak perlu kepada tempat dan masa kerana dia tak terikat dengan tempat dan masa. Tapi ada orang, itu yang saya hurai tadi, pasal Ramadan. Begitu juga kata yang kat bawah tu, contoh kedua. Contoh pertama ialah orang ini dia ingat Allah itu ada pada tempat dan masa. Sebab tu dia cari Allah pada bulan Ramadan sahaja dan di rumah Allah. Ada juga orang pergi ke Mekah, kan, dia cari Allah pada masanya bila? Zulhijjah, Zulkaedah, ataupun pada bulan-bulan yang dia boleh pergi untuk umrah. Oh, masa tu dia bertutup dan bertudung. Bila mana dia balik daripada Mekah, dia macam biasa, free hair macam biasa, kan, macam biasa. Inilah orang yang sudah tidak mengenal, orang yang masih belum mengenal Allah, minta maaf, orang yang masih belum mengenal Allah. Dan dia mungkin memahami Allah itu macam dia, perlu kepada tempat dan masa. Sebab tu dia cari Allah di Mekah, kerana tempatnya di Mekah. Ya, kemudian balik daripada Mekah, dia dah tak ikut Allah dah. Ini masalah. Kenapa? Dia kena belajar mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal. Sebab tu kita dengan Allah, kita kena jaga. Sebab tu ada ulama' ni kan, dia duduk macam mana dia duduk? Dia duduk macam tahiyat akhir. Dia tak duduk dengan selain daripada duduk itu. Kenapa? Kerana duduk dengan tahiyat akhir itu, itulah duduk yang paling beradab di hadapan Allah. Dan dia sentiasa merasakan bahawa dia tidak pernah berada di luar daripada, atau tidak pernah berada bukan di hadapan Allah. Bukan dalam solat saja depan Allah, tahu. Semua tempat yang kita pergi, kita berada di hadapan Allah. Lepas tu ulama' dia berjalan, dia tunduk. Dia tunduk tu bukan tunduk sebab ada orang perempuan. Kita ni ada orang perempuan baru tunduk. Ya ke? Kau panggil angkat kepala. Dia tunduk. Kenapa? Dia bukan tunduk pada manusia, dia tunduk pada Allah. Dia bercakap perlahan. Macam keluarga almarhum Tok Guru kan. Almarhum Tok Guru. Dia cakap perlahan. Kita kan, sebab tu Tok Guru tu, tak perasan tak? Tok Guru ni kalau dia tak telinga. Saya tengok dia tak telinga. Dia orang bercakap perlahan. Tak ada, macam kita tak adalah. Dia bercakap perlahan. Kenapa? Kerana Allah sedang mendengar apa yang kita bercakap. Betul lah tadi contoh. Bagi tahulah pada saudara mara kita. Ya, sebab tu kalau sebelum pergi umrah, tolong fikir banyak kali. Jangan pergi untuk menipu Allah di sana. Berpura-pura di sana. Dalam selfie lagi. Alhamdulillah baru habis solat duha di hadapan Kaabah. You nak tahu you nak bagi tahu kat siapa? You tu bukan perempuan ya, bukan perempuan yang selfie tu ya. Yang Allah usah cakap kat saya macam tu. Tak, bukan perempuan saya hormati. Dia pun saya hormat juga. Nanti selfie. You nak bagi tahu kat siapa? You telah solat duha. Untuk siapa you solat duha? Untuk Allah. Maka jangan kongsi sesuatu dengan selain Allah. Orang jangan tiduran kan, dalam tahajud lah, dalam tidur, tak boleh kan. Kecuali dia ni ikhlas betul-betul. Untuk dia dakwah atau untuk dia mengajak orang supaya bangun juga malam, boleh. Tapi dia kena kuat hati dia.
Syaitan sedang menunggu peluang. Kalau macam kita yang tak kuat ni, tak payahlah cakap salam tahajud. Kita pun kadang-kadang bukan tahajud pun terkejut aja. Betul. Tak payahlah tulis kat Facebook, ya Allah mengantuknya pagi ni, semalam ya Allah bangun awal sikit ya Allah. Dia cakap kat Allah tapi dia tulis kat Facebook. Dia Allah main Facebook macam dia. Okey, setakat tu dulu insya-Allah ya. Kita orang lelaki nak pergi solat Jumaat ni. Allahu Rabbi, setakat tu dahulu. Minta maaf kalau ada tersilap dan sebagainya. Kita sambung pada masa akan datang nanti muka surat 28 ya. Insya-Allah. Tak habis lagi tu antara hakikat syariat dengan hakikat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah marzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.